Okey. Terlebih dahulu biasa perkenalkan diri saya. Uh, Nama saya Mazlan bin Muhammad. Ya, pada siapa yang belum mengenali saya adalah seorang trainer dalam bidang bisnes, dan secara amnya saya mengendalikan training dalam 3 subjek, iaitu dalam bidang SOP, fokusan projek dan juga konten media sosial. Okey. Saya juga adalah seorang penulis sebelum ini, dan pernah mengeluarkan buku bercetak sebanyak 2 buah dengan sebuah syarikat penerbitan, iaitu syarikat penerbitan True Wealth, ya. Dan sekarang ni saya masih lagi aktif menulis, cumanya saya aktif menulis e-book yang berkaitan dengan bidang bisnes. Dan senang-senang e-book tu, kalau siapa yang minat boleh lihat pada page Facebook saya, Mazlan Muhammad. Okey, sebelum saya teruskan ke modul, ya, boleh saya tahu pagi ni setakat ni ada dalam berapa orang, ya? Partisipan ada 3 kot. Boleh tak saya tahu, tuan-tuan dan puan-puan ni apa kerjaya ataupun bisnes yang tuan-tuan dan puan-puan jalankan? Boleh tak share? Supaya saya kenal tuan-tuan dan puan lebih mendalam lagi. Cik Syafiq bela ayam. Oh, okey. Ni bela secara kampung ke ataupun ada kandang besar? Reban besar? Saya pun tak tahu apa nak panggil. Secara komersial lah maksudnya. Oh, okey. Di mana ya, boleh saya tahu di mana lokasi? Kincak Arif Mengurah Mesti. Okey, baik, bagus. Di Cameron Highland. Okey. Tembaga Datuk Perak. Okey, baik. Cik Syafiq. Road 2 di Johor Bahru. Okey, Cik Hafiz. Okey, terima kasih atas respon yang diberikan. Okey, untuk sesi pertama, topik pertama kita pagi ini adalah menentukan fokus bidang untuk penghasilan konten. Okey, tuan-tuan dan puan, bila kita nak buat konten ni, langkah pertama yang perlu kita tetapkan adalah fokus bidang kita dalam menghasilkan konten tersebut. Bila kita cakap tentang fokus bidang tu, bermaksud kita tentukan apa matlamat utama kita untuk buat konten tersebut. Okey, adakah matlamatnya untuk buat personal branding, mana untuk ketengahkan diri kita, untuk promote diri kita sendiri, ataupun lebih kepada business branding. Business branding ni maknanya kita tak nak ketengahkan diri kita, sebaliknya kita nak utamakan bisnes kita, kita nak tonjolkan bisnes kita kepada pembaca dan masyarakat. Kena tetapkan. Dan keduanya, apa keutamaan kita? Okay, keutamaan di sini maksudnya dalam masa konten tersebut adakah kita ingin hanya menjual? Adakah kita hanya ingin berkongsi ilmu? Ataupun sebab-sebab lain? So, kita kena utamakan. Apa keutamaan kita dalam buat konten tersebut? Kita kena clear apa arah tujuan kita. Dan ketiganya, tentukan tahap keupayaan kita dalam menghasilkan konten. Ya, bila kita seorang pensyarah ke, seorang penulis, seorang peniaga, kita kena tahu di mana tahap keupayaan kita untuk menghasilkan konten tersebut. Ya, sebab kita selalunya sibuk dengan urusan hakiki kerja setiap hari, dari pagi kadang sampai ke malam. Orang bisnes biasalah. Itu juga kalau orang mengajar. Kalau mengajar dari pagi sampai ke petang, malam pula nak cek tesis dan sebagainya, kata-kata ujian. So, kita tentukan tahap keupayaan kita, bagaimana berapa kerap kita boleh buat konten kita, apa jenis konten yang kita boleh buat dan sebagainya. Konten bentuk penulisan, video dan sebagainya. So, tuan-tuan dan puan kena tetapkan apa matlamat tuan dalam masa konten tersebut, apa keutamaan konten tersebut, dan bagaimana tahap keupayaan tuan-tuan dan puan dalam menghasilkan konten tersebut. Setiap hari ke, seminggu 2-3 kali saja ke, satu hari boleh buat 3-4 konten ke, atau mungkin satu konten saja ke.
Itu semua tuan kena susun dan kena tetapkan. Okay, maknanya kita kenal dengan kemampuan diri kita sendiri dan ada arah tuju. Okey, topik seterusnya kita tengok pada pengenalan framework pembinaan konten media sosial. Okey, inilah framework atau rangka untuk membina konten media sosial yang berkesan, yang ada arah tuju. Sekiranya anda buat konten media sosial hanya untuk suka-suka sharing, framework ni tak pentinglah. Tapi kalau kita ada tujuan nak capai sesuatu, kita kena faham framework dia. Okey, kita bermula dari bawah daripada kotak biru tu. Kita kena tahu, tetapkan apa objektif masalah konten tersebut, kenal siapa prospek. Prospek ni maknanya orang yang tuan-tuan dan puan sasarkan untuk membaca konten tuan-tuan dan puan tersebut. Kemudian kenal produk tuan dan perempuan offer. Apa kelebihan produk dan servis yang tuan-tuan dan perempuan bawa dan apa USP produk dan servis tersebut. Okey, ini 4 benda pertama yang kita akan sentuh dalam tempoh 2 jam lebih nanti ya. Dan kemudian kita akan masuk pula framework kedua iaitu menggunakan 4 matrix idea untuk menghasilkan idea-idea konten dan untuk menyusun juga idea-idea konten tersebut. Dan bila kita sudah menghasilkan idea-idea konten tersebut, kita akan tentukan message. Apa yang kita ingin sampaikan melalui message tersebut. Macam saya cakap tadi, adakah ingin menjual, adakah untuk berkongsi, tips-tips dan sebagainya, ataupun untuk promote diri kita. Tentukan message yang hendak disampaikan. Kemudian penyampaian. Bagaimana keadaan penyampaiannya? Bila kita cakap keadaan penyampaian ni termasuklah adakah menggunakan video, penulisan dan sebagainya. Adakah secara bertulis ataupun mungkin tuan-tuan nak buat iklan dalam bentuk animation dan sebagainya. Okey, kena tentukan. Kemudian penempatan. Penempatan disebut di sini bermaksud di mana konten tersebut nak diletak di platform mana. Diletakkan di platform mana. Adakah tuan-tuan ingin letak di Facebook sahaja atau mungkin dalam bentuk video masukkan sekali ke dalam TikTok atau mungkin juga dalam bentuk penulisan yang ringkas masukkan ke dalam Twitter atau sekarang kita panggil X kan. Ataupun dalam bentuk bergambar saja di Instagram. Okey. Ini pun kita kena tentukan. Ataupun kesemua sekali. Alright. Dan seterusnya kita tentukan kekerapan. Berapa kerap konten tersebut kita nak masukkan ke dalam platform yang kita ada dan berapa banyak konten yang nak kita hasilkan dalam tempoh masa tertentu. Okey. So kita tentukan mesejnya, penyampaiannya, penempatannya dan juga kekerapan konten tersebut untuk disiarkan. Dan terakhir sekali adalah arahan tindakan. Setiap konten perlu ada arahan tindakan. Ini yang menentukan apa yang tuan-tuan ingin capai. Kiranya tuan buat konten tersebut untuk menjual, mungkin di akhir konten tersebut kena ada arahan tindakan berbaca untuk buat sesuatu. Kita panggil call to action. Masuk ke website tersebut, klik link di bawah untuk mendapatkan maklumat lanjut. Klik di bawah untuk membeli, contohnya. Okey? Itu dimasukkan dengan arahan tindakan. Okey. Ini adalah framework pembinaan konten media sosial untuk tujuan bisnes, career dan sebagainya. Okey, topik 1. Kita pergi ke 4 perkara sebelum konten. Selepas menentukan perkara-perkara yang saya sebut tadi, sekarang kita buat 4 lagi perkara sebelum tuan-tuan dan puan-puan mulakan membuat konten. Yang pertama, perkara yang perlu tuan tetapkan seperti yang terkandung dalam framework tadi adalah objektif. Tuan-tuan kena tentukan apakah objektif tuan-tuan buat konten tersebut. Kedua, prospek. Kenal siapa prospek, tentukan siapa prospek. Apa USP produk dan servis tuan-tuan dan puan offer. Dan kemudian kelebihan produk dan servis yang tuan-tuan dan puan tawarkan itu. Kita tengok satu persatu. Pertama, objektif. Okey, jika ada sebarang soalan, tak faham dengan clarification, boleh terus ajukan dalam ruangan chat ya. Kita buat sesi ini secara dua hala. Taklah saya seorang bercakap kan. Kalau ada persoalan ke, nak tukar pandangan ke, buat idea,
Boleh masukkan dalam group chat. Saya akan cuba jawab sebaik mungkin ya. Okey, perkara pertama adalah objektif. Seperti yang saya kata tadi, apa yang ingin dicapai dengan membuat konten tersebut? Apa yang tuan-tuan ingin capai? Sama ada untuk personal branding atau business branding. Okey? Ataupun kedua-dua sekali. Perkara kedua, prospek. Tuan-tuan dan puan-puan kena kenal siapa golongan follower atau pembaca yang tuan-tuan sasarkan ya. Dia kalau dalam bisnes ni selalu kesilapan yang biasa orang bisnes buat adalah dia nak menjual kepada semua orang. Dia tak tentukan pada siapa dia nak menjual. Tak kira pada orang muda, orang tua, kanak-kanak, orang dewasa, remaja, lelaki, perempuan, semua dia borong, dia jual pada semua orang. Itu satu kesilapan yang biasa orang bisnes buat. Dan begitu juga dalam menghasilkan konten, kita menulis konten untuk semua orang. Kita pukul rata, orang kata secara borong lah untuk semua orang. Kita tak tentukan konten tu untuk siapa sebenarnya kita sasarkan. Bila kita buat kesilapan ini, ia akan menyebabkan konten tersebut tak dapat sambutan. Tak dapat orang like, tak dapat orang share dan tak membantu untuk mencapai tujuan yang kita telah tetapkan dalam menghasilkan konten tersebut. Okey, penting untuk kita kenal siapa prospek kita. Tuan-tuan dan puan-puan kenal siapa prospek tuan-tuan dan puan-puan. Bila tuan-tuan kenal siapa prospek, siapa yang disasarkan, pelanggan yang bagaimana, pembaca bagaimana, bahan konten akan lebih berfokus. Dia tak akan apa orang kata cacah marba. Dia berfokus pada satu sasaran prospek saja. Tuan-tuan tak akan masukkan konten yang cuba nak capture semua market. Orang tua, orang muda, perempuan, lelaki dan sebagainya. Okey, bila kita cakap kenal prospek, ada dua benda yang kita kena buat. Pertama, tahu apa ciri-ciri prospek yang kita sasarkan. Kemudian, apa pain atau masalah yang mereka hadapi yang berkaitan dengan produk dan servis dan yang kita tawarkan. Okay, kena pasti ciri-ciri prospek dan kemudian kena pasti apa pain atau masalah yang mereka hadapi yang berkaitan dengan produk dan servis yang kita tawarkan. Okay, contoh ciri-ciri prospek, kita boleh tengok dari segi jantina, tetapkan dari segi umur, sama ada dia bekerja atau tidak, apa pekerjaan mereka, mereka daripada golongan B40 atau M40 atau T20. Kemudian kita boleh juga lihat bagaimana cara mereka membeli. Adakah mereka lebih suka membeli secara offline di kedai ataupun suka membeli secara online. Dan juga kita cuba tentukan apa gaya hidup mereka. Ini tuan-tuan sendiri kena pasti. Ciri-ciri prospek bagaimana tuan-tuan mahukan. Okey? Tuan-tuan kena duduk, fikir, analisa, tengok data-data sebenarnya pelanggan-pelanggan tuan-tuan jenis bagaimana. Dari situ, tuan-tuan pun boleh tentukan apa ciri-ciri prospek yang tuan-tuan sasarkan. Okay. Pain. Pain, macam saya kata tadi, adalah apa masalah mereka yang produk dan servis kita boleh tolong selesaikan. Pain ataupun masalah. So, bila kita dapat kena pasti kedua ini, konten bukan saja akan lebih fokus, tetapi akan lebih tepat dan berkesan dalam membantu kita mencapai tujuan penghasilan konten tersebut. Okey. So, bila kita kata tepat, ia maksudnya konten tersebut kena dengan jenis pembaca yang kita sasarkan. Yang kedua, berkesan. Berkesan di sini bermaksud konten kita itu dapat tarik perhatian mereka untuk baca dan tonton dan akan wujudkan engagement kerana mereka boleh relate dengan konten tersebut. Engagement ni mungkin dalam bentuk klik, like, dalam bentuk share ataupun mungkin bagi komen. Ini kita katakan engagement. Okey. Okey, bagi mereka yang sedang mungkin buat catatan daripada slide saya ni, jangan risau. Saya akan bagi hard copy slide ni. Saya akan masukkan dalam WhatsApp group untuk rujukan tuan-tuan dan puan-puan berserta dengan video juga nanti. Video rakaman. Okey, kita ambil satu contoh. Okey, ini adalah produk
tudung yang dijual oleh Bidadari House. Dan nama produk ini adalah Nuriman Scarf. Tudung dia Nuriman Scarf. So, kita akan tengok siapa prospek ini sasarkan oleh penjual tudung ini, apa ciri-ciri prospek ini, dan apa pain atau masalah yang mereka sedang hadapi yang boleh diselesaikan oleh tudung ini. Ini contoh ni produk tudung. Okay, kita tengok. Okay, prospeknya ditentukan wanita berkejaya. Maknanya tudung ini adalah khas untuk orang yang berkejaya. Bukannya untuk si rumah, bukannya untuk mamak datin atau orang, ataupun orang tua. Tapi untuk orang yang berkejaya. Ciri-ciri prospek wanita berkejaya tersebut, dia boleh jadi bujang atau berkeluarga. Mereka datang daripada grup M40. Mungkin bersesuai dengan harga tudung tersebut yang mungkin mahal sikit daripada tudung biasa. Dan mereka juga adalah wanita berkejaya yang sibuk. Sibuk dengan kerjaya, dengan keluarga dan sebagainya. Dan pentingkan penampilan diri. Pentingkan penampilan diri kerana mereka orang berkejaya selalu kena pergi pejabat, berjumpa orang dan sebagainya. So, pakaian dia kena menampilkan ciri-ciri mereka sebagai seorang wanita berkejaya yang kemas, menarik dan sebagainya. Dan masalah yang cuba diselesaikan dan memang prospek tersebut hadapi adalah mereka perlukan masa lama untuk pakai tudung. Kalau siapa yang perempuan ataupun yang ada isteri, tahulah nak pakai tudungnya bukannya cepat kan. Dia ambil masa. Nak belit, balut-balut sini apa semua pakai, nak ikat apa semua kan. So dia ambil masa yang lama. So bagi orang berkejaya, yang pagi-pagi ada masa yang singkat untuk bersiap, ini masalah yang mereka hadapi dan inilah penyelesaian yang dibawa oleh tudung Nuriman Scarf ini kerana tudung yang bergaya ini adalah mudah dipakai dan sekaligus menjimatkan masa. Dan ini menyelesaikan masalah yang dihadapi oleh prospek yang memerlukan masa lama untuk pakai tudung. Okey. Okey, kita tengok contoh kedua. Ini pula adalah projek perumahan daripada Sun Derby Property. Tengok siapa prospek mereka, ciri-ciri prospek dan apa pain atau masalah yang mereka hadapi. Okey, prospek yang mereka sasarkan adalah ibu bapa yang ada 3 anak remaja. Kurangnya 3 anak remaja. Tinggal di kondo atau apartmen atau rumah teres yang kecil. Ini prospek yang mereka sasarkan dengan rumah yang mereka nak jual ni. Okay, ciri-ciri prospek tersebut, golongan M40 yang mempunyai gaji lebih dari RM10,000. Okay, itu dari segi pendapatan lah. Kemudian, prospek ini juga pentingkan ruang untuk anak-anak mereka bermain. Sebab anak-anak remaja yang sedang membesar kan, perlukan ruang untuk bermain dan sebagainya. Mereka juga perlukan ruang peribadi. Maknanya ibu bapa nak ada ruang peribadi sendiri untuk apa orang panggil me time. Kan, duduk buat kerja sendiri kan. Anak-anak pun nak ruang peribadi untuk masing-masing, buat kerja masing-masing. Dan salah satu ciri lagi adalah mereka suka jemput tetamu. Tu buat kenduri, parti, makan-makan, hujung minggu pertemuan dengan keluarga, saudara mara dan sebagainya. Okay, ini ciri-ciri prospek yang mereka sasarkan dengan produk rumah mereka ini. So, apa masalah yang dihadapi oleh prospek mereka ini sekarang yang duduk di kondo, apartmen atau rumah yang kecil? Ruang rumah sekarang keluasannya adalah sangat terhad. Parking mungkin muat-muat satu kereta saja. Bilik tidur pun kecil. Kalau orang datang hanya boleh duduk di ruang tamu sahaja. Kan? So, daripada ruang tamu tu duduk boleh nampak dapur contohnya kan. So, rumah ini menawarkan penyelesaian untuk masalah yang dihadapi oleh prospek tersebut dengan memberikan rumah 3 tingkat yang selesa, luas dan banyak bilik. Sekaligus memenuhi keperluan prospek mereka yang inginkan ruang untuk anak-anak bermain, perlu ruang peribadi dan suka jemput tetamu. Okey. Jika ada soalan boleh ajukan di bahagian chat ya.
Okey, prospek tak semestinya satu saja. Dia boleh lebih daripada dua. Okey. So, dia boleh ada lebih pada dua prospek dengan ciri-ciri yang berbeza dan juga dengan masalah yang berbeza. Boleh. Dia bergantung pada produk dan servis yang kita tawarkan. So, bila lain prospek, yang saya cakap tadi, ciri-cirinya lain, masalahnya lain dan konten yang kita hasilkan juga berbeza. Maksudnya di sini, kita tak boleh guna konten yang sama untuk sasarkan prospek yang lebih daripada satu. Katakan kita ada 3 prospek, tuan-tuan dan puan kena buat satu konten untuk prospek satu, satu konten untuk prospek nombor dua, satu konten untuk prospek nombor tiga. Saya ambil contoh macam tadi tudung tu. Tudung ada yang untuk wanita yang berjaya. Ada juga tudung untuk yang lebih sesuai dipakai untuk pergi kenduri, pergi majlis rasmi dan sebagainya. Itu satu lagi prospek. Dan satu lagi prospek mungkin tudung yang sesuai untuk orang yang dah berumur. Contohnya 45 ke atas. Dia tak bolehlah pakai tudung yang macam orang muda pakai kan. So mereka kena pakai tudung yang berlainan jenis, design dan sebagainya. So situ ada 3 prospek. Dan ketiga-tiga prospek ini kita perlu buat 3 konten yang berbeza. Okey? Okey, sekarang kita buat aktiviti pertama untuk pagi ini. Boleh tak tuan-tuan dan puan-puan senaraikan 5 ciri-ciri prospek anda, Macam tadi ada Tuan Hafiz yang jual kereta kan. Okey, apa prospek punya ciri yang tuan-tuan, yang Tuan Hafiz sasarkan berdasarkan kereta yang tuan jual. Kemudian kena kena pasti 3 masalah yang mereka hadapi, yang boleh diselesaikan dengan kereta yang Tuan Hafiz jual ini. Itu juga dengan tadi Tuan Syafiq kot, yang apa ni, bela ayam tu kan. Okey, kena pasti 5 ciri-ciri prospek yang Tuan Syafiq sasarkan dengan produk ayam tersebut dan apa masalah yang mereka hadapi. Cik Abdul Aziz pula yang mula homestay, okey, boleh letakkan 5 ciri-ciri prospek yang Encik Arif sasarkan. Jenis dan apa masalah yang mereka hadapi. So mungkin kita ambil masa dalam 10 ke 15 minit. Kemudian saya mintalah tuan-tuan dan puan boleh share kat bahagian komen ni. Apa prospek produk dan servis tuan-tuan dan puan dan apa masalah yang mereka hadapi. Okey, kita mulakan ni sekarang hingga pukul dalam sekitar 10.40 begitu. Okey? Alright. Brainstorm. Jadi ni brainstorm saja Tak ada betul, tak ada salah. Kita nak brainstorm je. Okey? Jika ada persoalan, inginkan penjelasan lanjut, okey, boleh tulis di ruangan chat ya. Okey, senaraikan 5 ciri-ciri prospek servis dan produk anda tawarkan dan apa 3 masalah yang mereka hadapi. Dan tuan-tuan dan puan boleh kena pasti. Okey, jika ada yang dah siap, bolehlah share apa 5 ciri-ciri prospek yang anda dapat kenal pasti dan apa masalah yang mereka hadapi. Boleh share di bahagian chat Kita tengok sama-sama. Okey, Tuan Syafiq dah berkongsi 5 ciri-ciri prospek untuk produk dan servis beliau dan apa pain yang dihadapi oleh prospek dia. Cik Syafiq menyalakan perniagaan bela yang kampung tadi So ciri-ciri prospek target pada warga asing warga asing Bangla dan Indon, kejiranan terpantaian nak makan ayam kampung. Maknanya Tuan Syafiq ni fokus pada ayam kampung lah. Okey. Betul tuan. Kemudian orang yang nak bela ayam belakang rumah pada skala kecil. Okey. Masalah yang mereka hadapi, susah jumpa bekalan ayam kampung
Dan ayam kampung lebih mahal berbanding ayam biasa. Okey, itu masalah yang dihadapi. Dan dapat diselesaikan oleh Encik Syafiq dengan projek ternakan ayam kampung beliau. Okey. Benda lain yang nak share boleh share tulis di bahagian chat juga ya. Kita tengok sama-sama. Okey, baiklah, sementara menanti peserta lain untuk berkongsi ciri-ciri prospek mereka dan masalah yang prospek mereka hadapi. Kita teruskan dengan topik seterusnya. Dah siap nanti boleh share di bahagian chat. Kita tengok dan baca bersama nanti. Okey. Okey, topik seterusnya kenal USP atau USP produk dan servis kita. Okey, USP ni maksudnya mungkin tuan-tuan dan puan pernah dengar, dia adalah singkatan untuk Unique Selling Proposition ataupun dalam bahasa Melayu dan bahasa yang mudahnya, apakah ciri-ciri unik yang membezakan produk dan servis kita dengan produk dan servis lain di pasaran. Okey, macam kalau tuan-tuan dan puan jual produk A, orang lain jual produk A, apa bezanya produk tuan dengan produk orang lain? Okey. Ingat tanpa USP, prospek akan melihat produk dan servis kita sama sahaja dengan produk atau servis orang lain. Okey. Tanpa USP, prospek akan melihat produk dan servis kita sama sahaja dengan produk dan servis orang lain. USP kepentingannya adalah untuk memulihkan bila orang tengok produk kita dengan produk lain, orang dapat lihat kelebihan ataupun dapat menonjolkan produk dan servis yang kita jual. Okey. Contohnya, kandy coklat. Dalam pasaran ada banyak kandy coklat. Macam-macam jenama ada. Salah satunya yang popular adalah M&M. Apa USP produk kandy coklat M&M? Ia cair dalam mulut, bukan di tangan anda. Maksudnya jika anda beli kandy coklat jenama lain, boleh buka saja dedah kapal udara, dia akan start mula mencair. Tapi tidak pada kandy coklat M&M, dia tak akan cair dalam tangan, dia akan kekal kering. Okey? Bila kita makan baru dia cair. Okey, produk seterusnya adalah AirAsia. Apa USP Asia? Semua orang tahu. Tambang rendah. Okey, tambang rendah. Jika dibandingkan dengan syarikat penerbangan premium yang lain macam Mars, Singapore Airlines dan sebagainya. 7-Eleven. Apa USP dia? Dia buka 24 jam setiap hari. Itu kelebihan dia. Cuma sekarang dia dah ada kompetitor lah. Iaitu KK Mart yang juga dibuka 24 jam setiap hari. Ia juga jadi USP pada KK Mart. Cuma KK Mart ni dia selain dibuka 24 jam sehari, dia ada juga satu lagi USP iaitu pilihan produk yang ditawarkannya lagi banyak daripada 7-Eleven. Kalau tengah malam pukul 3 pagi pun tiba-tiba anda nak beli selipar jamban kan. Selipar tandas di KK Mart pun ada jual. Nak kata betul-betul banyaklah pilihan barang yang jual di KK Mart. Okey. Kemudian kita tengok jenama produk jeruk madu Pak Mat. Apa USP-nya berbanding dengan jeruk madu yang jual di tempat lain? Jeruk madu Pak Mat, Pak Ali, minta maaf. Jeruk madu Pak Ali tiada kesan batuk, ianya sedap, sihat dan selamat. Okey. Apple. Okey, ni semua orang tahu. Apa USP produk Apple? Mudah saja. Dia adalah produk gaya hidup. Yang premium dan inovatif. So, bila katakan produk gaya hidup ni, maknanya produk lifestyle yang boleh menaikkan status pemakainya. Bila kita guna produk Apple kan. Itu USP produk Apple. Okey, USP ni kita boleh tengok dari segi 4 aspek. Pertamanya dari segi aspek kualiti. Keduanya dari segi aspek harga. Dari segi aspek servis. Dan juga dari segi aspek nilai. Kualiti, harga, servis, nilai. Okey, ada 4 aspek yang kita boleh nilai, boleh kita lihat satu USP itu. Okey, bagaimana dia katakan
USP dari segi kualiti. Contohnya, jika anda jual ikan, anda hanya jual ikan segar setiap hari. Kita tak jual ikan frozen, tapi ikan segar setiap hari ada stok baru masuk. Itu USP kita berbanding dengan kedai lain yang juga jual ikan. Ataupun jika kita kilang, kita gunakan kilang yang masih kurang produk dengan teknologi pembuatan terkini. Kita tak gunakan teknologi yang dah 10 tahun, 5 tahun kebelakangan. Tak, kita gunakan teknologi pembuatan terkini yang up to date. Okey. Kemudian jika kita buat bisnes hospital, USP kita boleh jadi doktor-doktor pakar terbaik negara. Kita tawarkan servis yang diuruskan oleh doktor-doktor pakar yang terbaik sahaja. Okey. Begitu juga kalau anda buat perkhidmatan guaman, anda seorang lawyer, USP anda boleh datang dari segi pengalaman. Itu juga adalah satu kualiti. Anda ada lebih banyak pengalaman, 20 tahun pengalaman menguruskan pelbagai kes undang-undang. Okey. Itu juga kualiti juga boleh datang dalam bentuk produk di mana beg tangan kulit dibuat menggunakan tangan. Ini macam beg tangan yang mahal lah, macam Birkin dan sebagainya. Dia mahal kerana gunakan satu sebab ni lah, dia gunakan tangan, bukannya machine made, bukan dibuat menggunakan mesin tapi menggunakan tangan. Okay, jadi dia menaikkan lagi kualitinya sebab buat dengan tangan ni orang yang pakar lebih halus penghasilannya. Okey. Kemudian jika anda jual bandel, anda hanya jual barang bandel daripada Jepun sahaja. Sebab kebiasaannya barang-barang bandar dari Jepun ni, kualiti pakaian terpakainya ada masih lagi bagus. Kualiti masih ada lagi sebab orang sana pakai atau guna satu produk tu tak lama. Mungkin lepas 2 tahun baru diorang dispose. Ataupun lepas setahun baru diorang dispose. Banding daripada negara China dan negara lain kan. Mungkin dah pakai 3-4 tahun baru diorang jual balik sebagai barang bandar. Tapi tidak, daripada barang Jepun ada kualiti. Satu lagi contoh produk yang boleh nilai USP-nya dari segi kualiti adalah petrol kereta. F1, seperti Petronas, Shell dan sebagainya. USP minyak petrol yang mereka jual adalah petrol kereta mereka ini adalah sama standardnya dengan petrol kereta yang digunakan dalam perlumbaan F1. Itu USP produk mereka. Okey. Itu dari segi kualiti lah. Okey. USP dari sudut harga. Contohnya kita tawarkan harga rendah setiap hari. Ini harga ni biasalah. Kita selalu harga ni selalu menggunakan sebagai USP utama lah mana-mana bisnes pun. Ditawarkan harga rendah setiap hari. Kemudian diskaun pembelian borong. Kalau beli satu harga mungkin lagi mahal. Tapi bila boleh borong, beli 10 ke atas, dapat harga lagi murah. Harga boleh jadi datang dalam bentuk jaminan pulangan wang. Okey kan, kalau beli, tak puas hati, atau ada rosak, ada defect, boleh pulangkan balik dan wang dikembalikan. Jaminan pulangan wang. Okey. Kemudian dari segi USP, dari segi aspek servis. Servis ni contohnya kita bagi jaminan produk 10 tahun bagi pembelian produk kita kepada pelanggan. So dalam tempoh 10 tahun, kalau ada rosak, pelanggan boleh pulangkan balik pada kita untuk kita baiki atau ganti. Itu satu contoh. Ataupun USP dalam bentuk servis, kita jamin penghantaran dalam masa 2 hari. Orang lain mungkin contohnya, kalau beli melalui TikTok, shop, mungkin 4 hari baru sampai. Tapi beli kat Shopee, Shopee tawarkan penghantaran dalam masa 2 hari saja. Okey. Kemudian, beri khidmat pelanggan 24 jam. Maknanya jika ada pelanggan ada masalah dengan produk dan servis yang kita gunakan, mereka boleh call kita bila-bila masa saja, setiap hari. Okey. Itu juga adalah satu USP. Kemudian, kita boleh juga bagi USP dalam bentuk servis di mana kita siapkan tempahan pelanggan dalam masa 24 jam. Okey, ini dibuat oleh sebuah kedai jahit di Bangi yang saya tahu, di Bangi Central. Dia buat pakaian wanita, baju kurung, baju kerja dan sebagainya. Dan dia bagi option untuk siapkan pakaian tersebut dalam tempoh 24 jam. Contohnya kita ada function esok, nak kena pakai pakaian baru kan. So, kita pergi ke kedai jahit tersebut, dia akan siapkan dalam masa 24 jam. Itu USP kedai jahit tersebut.
Kedai lain tak boleh buat tapi dia boleh buat. Okey. Kemudian tengok juga USP dari segi nilai yang nombor 4 USP segi nilai maknanya orang datang beli kita ada pelbagai pilihan. Kalau pergi kedai runcit lain mungkin pilihan barang tak banyak. Ataupun contoh tadi kedai 7-Eleven dengan Kek-Kimat. Dibandingkan Kek-Kimat dengan 7-Eleven, Kek-Kimat lagi banyak pilihan barang dia. Macam-macam ada. Okey. Kemudian nilai juga boleh datang dalam bentuk membangkitkan nostalgia. Ini biasanya selalunya macam kedai makan lah. Kita pergi kedai makan, ada yang buat hias ala-ala kampung, kan? Zaman-zaman dulu punya style retro, kan? Kemudian dimasukkan juga dengan unsur-unsur klasik kedai dia, kan? Tak semestinya kedai makan, mungkin kedai-kedai lain jual baju dan sebagainya. So, ini juga boleh jadikan USP untuk produk dan servis kita dalam bentuk nilai. Okey, tak semestinya harga, tak semestinya kualiti saja, atau tak semestinya servis saja. Okey? Okey, kita tengok contoh satu untuk clearkan lagi apa maksud USP ni, kita tengok dua jenama kereta mewah yang popular di Malaysia. Iaitu kereta di sebelah kiri adalah kereta BMW dan di sebelah kanan adalah kereta Mercedes. Kedua-dua kereta ni sama hebat. Kalau pakai memang status nampak sama hebat, sama mewah. Tapi kenapa ada setengah orang dia memilih untuk pakai BMW lebih daripada Honda? Dan kenapa ada setengah orang lebih suka kereta Mercedes berbanding daripada kereta BMW? Minta maaf. BMW dan Mercedes. Kenapa? Dia di sini kita tengok USP dia. Okay, pertamanya BMW ni USP kereta BMW ialah desainnya lebih cantik, lebih trendy, lebih agresif dan sporty berbanding dengan desain kereta Mercedes. Selalunya orang kaitkan dengan desain yang sesuai untuk orang-orang lama, untuk orang tua sesuai lah. Contohnya kan. Tapi ada juga yang pakai Mercedes kerana mereka kata maintenance-nya lebih bukan murah lah kata lah, lebih rendah harganya berbanding dengan maintenance jaga kereta BMW. Okey. Kemudian kita tengok lagi satu contoh. Okey, kereta Toyota dan kereta Honda. Kenapa ada yang minat kereta Toyota? Kenapa ada yang minat kereta Honda? Ada yang kata USP kereta Toyota ini bagi pembeli, dia kereta dia tahan lasak berbanding dengan kereta Honda. Okey, itu satu. Dan kedua, dia lebih menjimatkan minyak berbanding Honda. Honda keretanya juga menjimatkan minyak, tapi Toyota lebih menjimatkan minyak. Itu juga adalah dia punya USP. Tetapi kekurangan kereta Toyota yang ada pada Honda dan menjadi USP Honda adalah desainnya yang moden dan menarik berbanding dengan kereta Toyota. Kalau tengok kereta Toyota, kereta Honda dia lebih cantik, lebih menarik berbanding Toyota kalau kita tengok secara armnya. Sebab itulah kereta Honda ni lebih suka dan digemari oleh golongan muda untuk beli berbanding dengan kereta Toyota. Yang dikatakan macam kereta Mercedes juga, susah untuk golongan yang dah berumur lah, 40 ke atas. Honda ni untuk golongan muda-muda ataupun orang yang dah berumur tapi berjiwa muda. Okey. Okey, seterusnya adalah jam tangan. Ada dua jam tangan, G-Shock dan Swatch. Dua-dua tangan ni adalah tangan yang mahal harganya dan juga boleh dikatakan melambangkan status pemakaiannya. Tetapi kenapa ada orang pilih G-Shock lebih pada Swatch, ada orang lebih pilih Swatch berbanding G-Shock? Pertamanya, Swatch-nya yang bagi mereka yang beli Swatch-nya, USP produk mereka ni adalah ianya desainnya yang simple. Tak seagresif macam G-Shock yang desainnya lebih ganas, lebih agresif, kan, lebih adventure. Dan yang beli jam G-Shock pula beri respon USP produk G-Shock ni adalah jam dia tahan lasak, tak mudah rosak dan tahan lama. Dan yang paling penting juga adalah nilainya, dia boleh kita jual balik, nilainya harga jam ni masih lagi tinggi kalau beli yang original lah. Dia jadi collector's item. Itu kelebihan ataupun USP yang ada pada jam G-Shock berbanding Swatch. Dan Swatch pun ada USP-nya macam saya cakap tadi.
design dia yang simple dan boleh dipakai dalam semua majlis acara kan. Okey. Okey, sekarang untuk aktiviti seterusnya, cuba tuan-tuan dan puan senaraikan 5 USP produk atau servis tuan-tuan dan puan. Dan kemudian share di bahagian komen. Eh, tu kena pasti apa USP produk servis tuan-tuan dan share di bahagian produk. Di bahagian chatting. Saya rasa 5 minit cukup kot. Untuk tuan-tuan dan puan brainstorm apa 5 USP produk dan servis tuan-tuan. Tak dapat 5 pun 3 pun okey. Okey, ni tadi ada bila kita cakap mengenai ciri-ciri prospek dan masalah tadi, kita ada sharing daripada Encik Amir Ashraf. Dia buat servis perunding hartanah ataupun rent ni. Okey, ciri-ciri prospek yang beliau sasarkan, orang yang mencari rumah pertama, adalah ketua keluarga, okey, bagus. Dan juga seorang pelabur, okey. Merupakan pasangan muda, yang mencari rumah pertama selalunya pasangan muda. Dan juga dia sasarkan ibu bapa yang mencari kediaman untuk anak. Okey, bagus. Clear dia punya ciri prospek dia. Ada 2 lah saya nampak sini. 2 atau 3 prospek. So, masalah yang prospek bila selalu hadapi yang dapat beliau kena pasti, ramai tidak mampu kerana komitmen yang tinggi. Mereka mencari pembeli di mana mereka berada. Dan mereka ada masalah untuk perkenalkan servis kepada orang di luar sana. Oh, ni mungkin pelabur kot maksudnya. Untuk pembeli, masalah yang selalu mereka hadapi adalah ramai tidak mampu kerana komitmen tinggi untuk beli rumah pertama. Ini masalah yang dihadapi oleh prospek Tuan Arif, dan beliau boleh selesaikan masalah yang mereka hadapi ini. Okey. Okey, Encik Syafiq sudah share USP produk ayam kampung jenis Arab beliau adalah daging ayam lebih empuk berbanding ayam kampung biasa, ayam kampung ni. Kemudian telurnya juga lebih sedap. Ini USP ayam kampung jenis Arab yang akan disediakan oleh Tuan Syafiq. Okey. Okey, kepada peserta lain yang dah dapat kena pasti apa USP produk sebenarnya, boleh share di bahagian chat Kita share biar tengok sama-sama untuk dapatkan idea pada peserta lain. Sebenarnya USP ni penting sebab bila bukan saja untuk buat konten dalam dunia sebenar pun bila nak menjual, dia juga boleh digunakan USP ni. Kan bila kita nak promote produk kita boleh cerita apa kelebihan, apa USP produk kita berbanding dengan produk orang lain. Okey, sementara menanti yang lain untuk brainstorm apa USP produk dan servis mereka, kita teruskan dengan topik seterusnya. Telegram lah. Okey. Seterusnya topiknya adalah kelebihan produk dan servis. Okay, kita perlu kenal kelebihan dan produk dan servis yang kita tawarkan. Siapa buat USP tu, kita kena tahu apa kelebihan produk dan servis kita. Bila kita cakap mengenai kelebihan ni, maksudnya bagaimana produk dan servis kita menguntungkan prospek atau pembeli dan pengguna produk dan servis kita. Bagaimana ia menguntungkan mereka. Itu dimaksudkan dengan kelebihan. Okey, untuk tentukan kelebihan produk dan servis kita, kita refer balik kepada USP yang kita dah buat. Saya guna contoh sebelum ni. Kalau USP-nya tawarkan doktor-doktor pakar terbaik negara, ni kalau bisnes hospital lah. So kelebihannya kepada prospek adalah prospek akan mendapat rawatan dan jagaan yang lebih baik berbanding jika pergi hospital lain yang hanya mempunyai doktor-doktor yang bukan pakar, doktor-doktor biasa saja. Okey, kalau USP-nya beg tangan dia buat menggunakan tangan. Beg tangan wanita yang buat menggunakan tangan, bukan mesin. Kelebihannya berprospek adalah yang lebih tahan lama berbanding dengan beg lain yang menggunakan mesin. Ketiga, USP barang bandar dari Jepun. Kelebihannya pada prospek adalah
barang tersebut, pakaian ke, beg ke, seluar ke, lebih tahan lama, dan bila lebih tahan lama, dia juga menyimbatkan duit. Kerana kita tak perlu beli pakaian dalam tempoh masa yang panjang. Baju atau pakaian yang kita guna tu boleh pakai lama. Tak tak perlu beli lagi pakaian dalam tempoh masa yang sama kan. So jimat duit. Okey, kalau USP petrol kereta F1, kelebihannya berprospek, prestasi enjin kereta pengguna lebih bagus dan enjin akan lebih bersih. Okey. Dan jikalau USP-nya adalah pelbagai jenis barang yang ditawarkan ataupun dijual, kelebihannya pada prospek adalah jimatkan masa kerana mereka boleh pilih dan beli pelbagai barangan semuanya di bawah satu bumbung. Tak kiralah offline ke online je. Kalau dia pergi katakan pergi Shopee semua ada. Bawah tu kan. Cari kat Shopee je. Tak payah nak pergi ke Lazada ke, pergi ke TikTok Shop ke. Sebab sekarang ni TikTok Shop walaupun popular, tapi pilihan barangnya masih lagi limited berbanding dengan Shopee. Contohnya. Okey. Kita skip untuk aktiviti lah. Tapi siapa yang dah buat USP tadi boleh teruskan dan share kalau ada buat. Share bahagian chat apa USP produk service anda. Okay, sekarang kita pergi topik seterusnya nombor 2. 4 matrix idea. Okey. Apa itu 4 matrix idea? 4 matrix idea ini adalah tool atau alat untuk mudahkan kita jana idea untuk buat konten Sebab selalu masalah yang kerap dihadapi oleh kita dalam nak buat konten di media sosial selalunya tak ada idea. Tak tahu lah apa nak tulis. Punya fikir panjang kan. Tak sure lah apa nak tulis. Ini masalah yang biasa kita hadapi. Dan kita boleh cuba selesaikan dengan menggunakan tools 4 matrix idea ini Okey. Seperti namanya, 4 matrix idea ni dia dibahagikan pada 4 ruang 4 jenis idea. Pertama, idea yang beri manfaat pada prospek. Idea yang menyelesaikan pain atau masalah prospek. Idea konten yang membentuk inspirasi. Dan juga idea konten yang menjentik emosi manusia. Okay, kita akan go through secara detail keempat matrix idea ni satu persatu. Okay, sementara itu kita tengok USP produk atau servis yang ditawarkan oleh Encik Ashraf perunding hartanah. USP servis dia harga kediaman fokus kepada golongan V40. Okey, dari segi harga lah. Ditawarkan servis percuma seperti berperiksa kelayakan pembeli. Okey. Menyediakan khidmat banker dan lawyer dengan percuma. Okey. Setiap audit proses pembelian dengan cepat dari semasa ke semasa. Betul. Servis yang cepat. Dan booking percuma, tak payah booking. Kalau orang lain mungkin dia minta 1,000, 2,000 kan. Bagi booking kan contohnya. Dengan Ashraf ni tak payah bayar booking. Percuma. Okey, cantik. Itu USP product and service Cik Ashraf Okey. So kita teruskan dengan 4 matrix idea ni. Okey, matrix 1. Idea yang beri manfaat kepada prospek. Idea yang beri manfaat pada prospek ni boleh datang dalam bentuk tips, informatif, ataupun dalam bentuk berita dan makluman. Kalau informatif tu maklumat. Dia juga boleh datang dalam bentuk makluman ataupun berita. Okay, kita tengok contohnya. Okey, ini dalam bentuk tips daripada Pusat Pakar Mata dan Lasik Utara. Di sini dia bagi konten dalam bentuk tips yang menyatakan bahawa jangan titik sebarangan produk ke dalam mata anda. Kerana dia boleh datangkan risiko jangkitan mata. Di sini dia bagi tips dalam menggunakan ubat titik mata. Benda-benda yang perlu kita elakkan. Okey. Kemudian ini pula tips yang diberikan oleh produk Baja Milagro. Kalau anda biasa dengar dulu produk yang popular selalu keluar kat radio-radio kan. Baja Milagro kan. So dia apa ni? Dia adalah produk untuk tanaman. So dia berkongsi tips-tips berkaitan dengan tanaman. So dalam contoh ini
Dia buat dalam bentuk video. Dia bagi tips kenaan dengan 3 teknik pemangkasan pokok. Nak trim pokok macam mana, ada teknik dia. Ada 3 teknik. Dia kongsi tips. Okey, ini pula oleh Puan Khairunisa Hamzah. Dia ni adalah seorang interior designer ataupun kita panggil ID. Mereka bentuk hiasan dalaman rumah. Kemudian di sini dia bagi tips bagaimana untuk mengecat ruang dalam rumah anda. Ruang tamu ke, bilik ke, ruang makan ke, ruang tangga ke. Supaya agar nampak menarik dan lain-lain. Dia kongsi tips tu. Dan disertakan dengan gambar. Okey. Okey, ini pula dari luar negara lah. Daripada Nature Painting and Renovation British Columbia, syarikat yang jual cat dan buat servis cat rumahan. So dia bagi tips untuk buat epoxy floor coating. Okey. Ini pula daripada konten daripada Tuan Nasrul Aziz Nasruddin, seorang pemilik bisnes pengawalan serangga macam anai-anai, semut, lipan dan sebagainya. Okey, dia bagi tips cara-cara untuk bebaskan rumah anda daripada serangga. Dia buatlah bentuk grafik lah. Okey, bersihkan tu sampah, simpan dan tutup bahan makanan, dapatkan servis secara berkala dan sebagainya. Okey. Okey, ini pula idea konten dalam bentuk informatif. Menggunakan video. Ini video YouTube ya. Saya ambil dari YouTube. Okey, ini daripada Tuan Jisima. Jika saya tak silap, beliau adalah seorang penjual kereta. Dia tengok. Dia jual kereta. Contohnya dia guna jual kereta Alza. Jadi sampaikan informatif mengenai kereta Alza. Dan buat dalam bentuk video. Kita tengok. Sepuluh sebab mengapa Pro 2 Alza AV terbaru ni tak logik. Dah lah harga tak sampai RM80,000. Tapi benda-benda yang korang dapat, korang dengar pun garu kepala. Tak apa, biar saya ceritakan. Yang pertama, kereta ni boleh muat 7 orang. Yang kedua, Alza sekarang ada 6 airbag. Yang seorang lagi tu tak ada airbag. Nasib lah. Yang ketiga, ada 4 biji CCTV untuk buat surround view monitor. Yang keempat, Pro 2 Alza baru sekarang dah bijak. Dia ada level 2 autonomous driving. Dia boleh automatic box sendiri, siap ambil corner, break sekali untuk you. Bolehlah korang relax dalam kereta, layan Korean drama bila traffic jam. Yang kelima, inilah Pro 2 pertama yang ada Android Auto sekali dengan Apple CarPlay. Keenam, belakang ni pakai disc brake sekarang, tak main drum lagi dah. Yang ketujuh, spare tayar yang diikat kat bawah ni memang full size dia bagi, 16 inci. Confirm, aku dah check dah. Yang ke-8, 1 liter minyak boleh jalan 22 km. Kalau you bawa daripada KL sampai Penang, baru RM40. Dahsyat tu. 10 sebab mengapa Pro 2 Alza AV terbaru ni tak logik. Dah lah harga tak sampai RM80,000. Okey, tuan-tuan dan puan dapat tengok kan? Dia berkongsi tentang 10 ciri-ciri ada pada kereta Alza yang dijual. Dalam bentuk, itu dikatakan dalam bentuk informatif. Okey. Okey, video seterusnya dalam bentuk TikTok. Okey, ni daripada jenama yang semua dah tahu dah, kenal lah. Popular ni. Maidin. Okey, konten dalam bentuk informatif ni dia buat berdasarkan keadaan semasa pada masa itu, iaitu ada isu kekurangan ayam dalam pasaran. So dijadikan benda tu sebagai konten. Kita tengok bagaimana Maidin jadikan isu masalah kekurangan ayam sebagai konten TikTok mereka. Dengar tak ada ayam kat Selangor? Maidin Subang Jaya dekat kat Selangor ke? Ni ada ayam? Mari mana ayam ni? Memang ayam tu terhad. Tapi bukan tak ada ayam. Memang ayam bulat tu terhad. Tetapi potongan ayam tu banyak. Peha ada, whole leg pun ada. Kita punya chicken wings pun ada. Ni social media ni kita nak posting ni, janganlah kita post-post yang tak betul-betul. Memang ada had dan kita pun bagi had. Satu pelanggan boleh beli 2 je. But don't panic ya. Kat Maidin ada.
Maidin is always there for you. Okey, itu bagaimana Maidin menggunakan isu-isu semasa untuk menghasilkan konten dalam bentuk informatif. Okey, ini pula dalam bentuk penulisan. Betul-betul. Okey, di sini adalah Keycoms Homes. Keycoms Homes ni adalah sebuah syarikat construction lah di Malaysia. So, dia berkongsi maklumat dalam bentuk bagaimana memilih kontraktor ataupun tukar rumah. Apa perbezaan mereka? Apa kelebihan kontraktor? Apa kelebihan tukar rumah? Bila kita buat rumah ni, kita ada dua choice sebenarnya. Sama ada kita gunakan kontraktor, mana kontraktor itu akan uruskan segalanya, ataupun kita deal sendiri. Kita sendiri cari tukar rumah, kita sendiri beli barang dan sebagainya. So, syarikat Keycoms Home ini berikan maklumat apa perbezaan bila kita hire kontraktor ataupun apa perbezaan bila kita buat guna tukar rumah. Dalam bentuk informatif atau bentuk maklumat. Okey. Ini pula adalah syarikat MFF Paradise Resources yang menjual injap air. Dia menyampaikan idea konten dalam bentuk maklumat dengan memberi penerangan jenis-jenis valve atau injap pipe dan simbol-simbol yang ada padanya. Ini kalau orang engineering dia faham lah. Yang biasa buat kerja-kerja piping ni dan dia tahulah. Info-info macam ni berguna untuk mereka. Kemudian ini satu lagi contoh daripada Tupperware. Okey, konten dalam bentuk maklumat yang bertulis. Dia sampaikan maklumat mengenai perkembangan produk terbarunya yang dihasilkan secara kolaboratif dengan seorang pelukis mural. So desainnya cantik lah berbanding dengan produk Tupperware lain yang kosong kan, tak ada desain kan. Produk terbarunya ni ada desain dan limited edition. Ini juga dijadikan bentuk konten dalam bentuk maklumat. Okey. Okey, ini satu lagi contoh daripada Kaki Dekorasi. Kaki Dekorasi ni dia buat kerja-kerja dekorasi rumah lah, dalam rumah kan. So dalam contoh idea konten beliau ni, dia berkongsi dengan hasil kerja produk syarikat mereka buat kabinet dapur dan disertakan dengan gambar. Ini juga salah satu bentuk konten dan bentuk maklumat. Okey. Itu juga dengan Tuan Amir Zubair Muhammad, juga seorang kontraktor yang berkongsi letter award kontrak yang mereka dapat untuk memasang kerja-kerja besi di Kota Baru untuk buat railing pemegang tangan di tepi jalan ataupun di tangga. Dia berkongsi maklumat dan projek yang dia dapat. Ini juga adalah contoh konten dan bentuk maklumat ataupun berita. Okey, selanjutnya kita pergi ke idea matrix 2, iaitu idea yang menyelesaikan pain atau masalah prospek. Bagi idea menyelesaikan masalah prospek, idea konten ni perlu fokus pada produk dan servis kita. Kita hanya fokus pada produk dan servis kita. Okey, sebagai contohnya, Production Co ini adalah syarikat yang jual berbagai equipment komputer. So, digunakan salah satu produk yang digunakannya sebagai bahan konten dengan menerangkan bagaimana produk yang mereka jual ini dapat menyelesaikan masalah pengguna. Dalam kes ini, dia guna produk Galaxy Tab S8 Ultra daripada Samsung. Kita tengok video dia, macam mana dia buat. Tab 8 Ultra, and this is the Samsung Freestyle projector. Now, usually when I want to make a call with the Tab, I use the Google Duo app.
This works really well and it has some exclusive features just for Galaxy devices. So this makes it really convenient for me to maybe share my screen, demonstrate something with Darwin if I want pretty easily. I can share videos with him, watch content with him with both audio and video. Really great for sharing with your friends and family. But what if I need to share this with a bigger group? Simply tap on Smart View and I can project this straight onto the Freestyle projector. With just one tap, I get the much bigger projector display to easily communicate with a much larger group. Maybe if I have a presentation or I have a lot of people in my house or my office, easily get a much bigger display, all with a tap of my fingers. Pretty awesome, great for people in offices. This is the Galaxy Tab 8 Ultra and this is the Okey, dalam contoh saya bagi ni, Production Nation Co ni kita dapat lihat bagaimana mereka highlight satu features yang ada pada Galaxy Tab ni yang boleh selesaikan masalah pengguna yang inginkan alat untuk buat telekonferensi, meeting atau diskusi secara online. Dan bagaimana Galaxy Tab dapat selesaikan masalah tersebut. Okey. Okay, seterusnya daripada Wrap 360 KL. Inilah syarikat yang buat wrapping kereta. Kau sampai biasa buat wrapping kereta kan. Di sini ditunjukkan video lah bentuk ringkas. Bagaimana bila kita wrap tayar kita yang nampak biasa-biasa tak cantik tu nampaklah jadi menarik. Okay, kita tengok macam mana dia buat. Simple je. Tak ada suara pun. Do you love me? Do you love me? So ditunjukkan digunakan kaedah sebelum dan selepas. Sebelum wrap, begini bentuk rim dia, tak cantik. Selepas wrap, dia jadi cantik. Bagi setengah orang ni adalah satu masalah sebenarnya. Sebab mereka ni suka tengok kereta mereka cantik. Sepanjang masa, dalam dan luar. Dan bagi orang seperti ini penyelesaian kalau dia punya rim nampak biasa-biasa dan tak menarik berbanding dengan rim orang lain. Okey. Kemudian sekali lagi design. Sekali lagi Mydin. Ini video dari Mydin. Kita tengok. Dia gunakan. Oh, dia kena login lah. Login. Okey. Saya cuba try sekali boleh buka tak? Okey, tak boleh. Okey, cumanya dalam video ni saya ceritakan Mydin mengiklankan, mempromosikan produk balang kuihnya sempena musim perayaan Hari Raya yang lalu. Di sini produk ini difokuskan kepada prospek yang sedang mencari balang, ialah nak Hari Raya kan, nak letak kuih raya kan, nak cari barang yang murah tapi menarik. Di sini Mydin jadikan itu sebagai idea content dengan promosikan balang-balang kuih rayanya yang murah tapi dengan desain yang menarik. Okey. Ini satu lagi contoh idea content yang menyelesaikan masalah prospek yang kita boleh buat. Kemudian sekali lagi, okey, ini konten dalam bentuk bertulis daripada Tupperware. Dia promote produk thermos flask dia yang terbaru yang dapat menyelesaikan masalah pelanggan atau pengguna yang ingin membeli panggil thermos yang dapat simpan air panas dalam tempoh yang lebih lama. Dan disertakan dengan gambar produk tersebut. Saya banyak bagi contoh kat sini. Okey, ini sekali lagi contoh dari Pusat Pakar Mata dalam Asia Utara. Okey. Idea konten beliau menyelesaikan masalah prospeknya adalah memperkenalkan kelebihan boleh bayar secara installment bagi setiap servis yang pelanggan buat di Pusat Pakar Mata dalam Asia Utara. Kerana ada setengah pelanggannya tidak mempunyai wang yang banyak, sejebuk nak bayar, contohnya nak betulkan nak operate mata. Mungkin mereka ambil masa dan ambil modal yang banyak, RM20,000, RM30,000. Tapi diorang boleh bayar secara installment. So, ini dijadikan idea content oleh Pusat Pakar Mata dalam Asia Utara dalam bentuk bertulis.
Ini pula daripada Encik Abdul Halim Cik Ali, seorang kontraktor. Dia buat kabinet dapur. So di sini dia sharekan hasil kerja dia, kabinet dapur untuk rumah-rumah yang mempunyai ruang dapur yang kecil. Bagaimana beliau dapat selesaikan masalah orang yang nak buat dapur, kabinet dapur, tetapi ruang dapur mereka kecil. Tuan Halim dapat selesaikan dan beliau share contohnya dalam akaun Facebook mereka. Okey, ini contoh. Kemudian ni Tuan Alawi Halim. Tuan Alawi Halim ni juga adalah seorang kontraktor di Kelantan. Okay, idea konten yang menyelesaikan masalah prospek ini adalah bagi orang yang nak buat rumah dengan cepat dalam tempoh katakan sebulan lebih je. Selalu buat rumah mungkin ambil masa 6 bulan, 7 bulan kan. Tapi Encik Alawi Halim ni dia ada option pada mereka yang nak buat rumah dalam tempoh masa sekejap, masa sebulan saja. So dia iklankan servisnya secara tak langsung dan jadikan idea konten. Okey. Dan kita tengok seterusnya idea dalam bentuk inspirasi dalam matriks ketiga. Bagaimana dikatakan idea bentuk inspirasi ni? Ia boleh datang daripada pengalaman cerita dia, lebih daripada cerita dia pengalaman sendiri ataupun dari orang lain seperti pelanggan-pelanggan kita. Sebagai contohnya, ini daripada idea inspirasi, konten bentuk inspirasi daripada Tuan Irfan Khairi. Saya rasa semua orang kenal Tuan Irfan Khairi ni kan. So dia bercerita tentang kisah pengalamannya menubuhkan, mengusahakan satu perniagaan. Dan Tuan Irfan Khairi ni ada banyak bisnes. So salah satu bisnes ni adalah bisnes Lagas. Tuan-tuan boleh Google lah bisnes Lagas ni bisnes apa kan. Tapi di sini Tuan Irfan Khairi bercerita pengalamannya membangunkan bisnes tersebut menjadi satu bentuk inspirasi kepada para pembacanya. Okey. Ini pula daripada Datuk Azizan Osman. Ini pun semua orang kenal kan. Okey, di sini beliau juga buat konten dalam bentuk inspirasi di mana beliau berkongsi dalam bentuk video kisah-kisah anak-anak didiknya yang telah berjaya membangunkan bisnes. Dia buat dalam bentuk video kan. Kisah-kisah turun naik perniagaan anak-anak didiknya. Kemudian idea dalam bentuk menjentik emosi manusia. Ini matriks nombor 4. Okey, matriks nombor 4 ni idea dia adalah apa sahaja konten yang berkaitan dengan produk atau servis anda yang bila orang baca atau orang tonton boleh timbulkan rasa gembira, takut, sedih, risau, teruja dan lain-lain. Kita tengok contoh. Di sini adalah MFF Paradise Resources. Dia berkongsi hasil kerja salah seorang pelanggannya. So bila dia kongsi gambar, dia just kongsi gambar dia, bukan dalam bentuk penulisan. Dalam bentuk banyak bentuk bergambar. So dia akan membangkitkan rasa teruja orang bacanya. Wah, aku pun nak rumah macam ni lah. Itu dia katakan menyentuh emosi, konten yang menyentuh emosi. Okay, ini sekali lagi daripada Tuan Nasrul Azizi tadi yang menjalankan perkhidmatan membasmi serangga kan. Dia menggunakan konten yang menyentuh emosi, risau dan bimbang kita sebagai manusia kan. Apa yang dikongsi fakta pelanggan mereka, premis atau rumah yang dibuat sewa kepada warga asing, Bangladesh, Myanmar, Nepal dan Vietnam lebih berisiko diserang pepijat dan masalah pepijat ini boleh berulang hingga boleh menyebabkan jiran sebelah menyebelah juga terbabit sama. So, bila yang baca ni adalah owner rumah sewa dan disewakan pula rumah itu pada pegawai asing, ini akan menimbulkan rasa risau dan bimbang dalam diri owner rumah sewa tersebut kerana ada berpotensi menimbulkan masalah pepijat yang akan efek jiran-jiran yang lain. So, bila datanglah emosi risau bimbang ni, so, apa yang owner rumah ni akan buat? Dia akan dapatkan khidmat daripada Encik Nasrul untuk basmi pepijat tersebut. Itu tujuan bila kita buat konten macam ni. Timbulkan rasa emosi tu supaya mereka bertindak untuk dapatkan servis atau produk kita.
Ini pula konten daripada beliau sekali lagi yang menimbulkan juga emosi risau dan bimbang. Di sini digunakan contoh masalah serangga di gym. Okey. Gymnasium. Kemudian saya lagi gunakan contoh daripada syarikat kontraktor yang buat rumah, Alif MA Homes Trading. Dia buat konten yang menyatakan apa akan berlaku bila kita salah pilih kontraktor buat rumah. Dia berkongsi pengalaman beliau lah dan kes-kes yang berlaku dalam masyarakat. Dan konten ini menimbulkan risau, emosi risau dan bimbang dan diri prospek. Satu lagi, konten daripada Encik Alawi Halim. Tapi konten kali ini menimbulkan emosi gembira dan teruja dalam diri pembaca dan prospek mereka. Sebab di sini dia berkongsi salah satu cara beliau buat bisnes adalah dia tak markup harga untuk servis-servis lain kalau perlukan khidmat orang luar. So di sini pelanggan segembira lah sebab bila guna servis Encik Alawi ni harga buat rumah tu akan jadi lebih rendah kerana tiada markup bila Encik Alawi ni beli barang daripada orang lain ataupun guna servis orang luar. Dia bagi harga yang sama. Okay, ini pula konten daripada seorang ejen takaful. Dia menggunakan berita sebuah keluarga yang kematian bapa dan anak sulungnya terpaksa menyara 7 ahli keluarga. Konten ini menimbulkan rasa sedih dan risau lah dari pembaca kan. Sebab ini fokusnya adalah untuk menjual produk takaful hibah. So bila orang baca berita ni, kalau macam kita ada anak-anak, ada isteri, ada keluarga kan. So kita rasa risau, kalau kita meninggal, kita tak tinggalkan apa-apa kan. Kita tinggalkan hutang je. Sedangkan duit tak banyak. So kita akan rasa sedih dan risau tu akan mendorong kita untuk ambil produk hibah. Supaya bila kita meninggal, ada pempasan yang diberi oleh syarikat takaful pada keluarga kita. Okey. Okey, ini pula dalam bentuk video. Kita tengok, boleh buka tak bentuk TikTok ni. Video pertama ni dia jual produk untuk menghalau serangga-serangga seperti tikus, cicak dan macam-macam lagi lah. Okey. So macam mana dia menggunakan konten dalam bentuk emosi takut dalam bentuk video. Kita tengok. Boleh tengok. Ini daripada Indonesia. Pagi-pagi mama heboh keluar dari kamar mandi sambil teriak-teriak. Gue samperin kan, kirain ada apa. Ternyata ada kecoa keluar dari saluran pembuangan air. Untung udah stok pengusir binatang banyak, mulai dari tikus, kecoa, sama cicak. Nah yang pertama ini yang merah buat pengusir kecoa. Tinggal disemprot aja di area yang dilewatin kecoa. Terbuat dari essential oil dan aman buat manusia. Yang kedua ini buat pengusir cicak-cicak di dinding. Kalian tahu kan, cicak suka bertelur banyak banget. Mari kita stop perkembangbiakan mereka supaya nggak merusak dinding rumah kita. Yang terakhir pengusir tikus, semprot aja deket tong sampah, di kolong, atau di sudut-sudut rumah supaya tikus nggak bisa masuk sembarangan. Lakukan pengulangan dalam beberapa hari sampai tikus, kecoa, dan cicaknya hilang ya. Nah, aku belinya di sini. Okey, tuan-tuan dan puan-puan nampak kan bagaimana dia menggunakan konten dalam membangkitkan emosi takut dalam diri prospek untuk menjual produk pembasmi serangganya. Okey, ini pula dia sebuah syarikat yang buat gift buat gift untuk sebarang occasion lah, kahwin ke, birthday ke dan sebagainya. Dia menggunakan minta maaf konten berbentuk emosi gembira lah. Okey, dalam bentuk video. Duhai engkau sang belahan jiwa, namamu terukir dalam pusara di setiap langkah. Ku selalu berdoa, semoga kita bersama. Duhai engkau tambatan hatiku, labuhkanlah cintamu di hidupku. Ku ingin kau tahu
betapa merindu. Hiduplah engkau denganku. Okey, ini konten yang kita nampak jelas disasarkan untuk prospek kaum suami lah. Bila mereka tengok video ni dengan harapan emosi mereka terjentik untuk buat benda yang sama untuk menggembirakan hati isteri mereka dengan bagi hadiah surprise daripada syarikat ini. Okey. Okey. Kita ada soalan sebenarnya saya sentuh. Kalau saya orang baru dalam bidang, okey, baru nak start dah. Pengetahuan bidang masih sikit. Konten bagaimana yang sesuai dikongsi? Okey. Seraamnya sejauh seram tu. Kalau masih baru nak start kan, tapi you nak start nak buat konten untuk promote dia punya produk atau servis, boleh mulakan pertama dengan konten yang menceritakan proses you bangunkan bisnes tersebut. Macam Tuan Syafiq ni dia buat bisnes ayam tadi, dia dah boleh ceritalah bisnes ayam tu bagaimana dia mulakan, bagaimana bentuk rebannya, bagaimana beliau pilih ayam, bagaimana Tuan Syafiq cari supplier, cari makanan untuk ayam, apa makanan yang sesuai kan. Itu boleh digunakan sebagai konten. Satu lagi, jenis konten yang boleh dibuat adalah dalam bentuk tips. Okey, ataupun dalam bentuk apa orang kata kelebihan produk ayam kampung ni. Ceritakan kelebihan produk ayam kampung ni berbanding ayam biasa. Itu pun boleh juga dibuat dalam bentuk konten. Itu antara contoh lah bagi orang yang baru masuk dalam satu bidang tu. Okey. Okey, ni sini saya ada buat apa contoh Ini contoh untuk 4 matrik saya ada bagi produk air mineral. Produk paling mudah pasaran lah. Saya boleh katakan produk paling mudah. Air mineral. Okey. Idea konten dalam bentuk beri manfaat pada prospek. Dia boleh datang dalam kita bercerita tentang manfaat air mineral pada kesihatan. Atau kita bercerita proses penghasilan air. Bagaimana air mineral ni dihasilkan. Daripada disedut air daripada tanah tu sampai dibotolkan. Kita boleh kongsi proses penghasilannya sebagai konten. Jenis-jenis air mineral dan bezanya. Konten yang menceritakan waktu minum air mineral yang sesuai. Adakah air mineral ni perlu sesuai diminum waktu pagi, tengah hari, waktu malam, waktu tidur. Kita boleh ceritakan waktu yang sesuai. Dan juga kita boleh berkongsi hasil-hasil kajian berkenaan kelebihan air mineral. Okey, idea konten yang menyelesaikan masalah prospek. Okey, air mineral ni mudah, tak perlu masak air. Kita beli, terus minum je. Jadi, boleh jadi konten juga. Kemudian, ianya murah. Air mineral semurah RM1 dijual di pasaran. Berbanding dengan kalau kita nak buat sendiri, kena dengan gasnya, kan? Kemudian dengan bil airnya. Kita berceritakan murah sebenarnya air mineral ni. Jadikan konten. Kemudian mudah dibawa. Air mineral ni beli kat kedai, boleh letak dalam beg tangan, boleh letak dalam kereta, kan? Mudah dibawa. Dan juga mudah didapati. Mana-mana dijual. Ini pun boleh jadi konten. Idea konten menyelesaikan pain prospek. Kalau konten dalam bentuk inspirasi pula, kita bercerita tentang founder. Kita buat bisnes ni, kita bercerita tentang diri kita. Bagaimana kita memulakan perniagaan air mineral ini dan kenapa kita mulakan perniagaan tersebut. Ceritakan kisah kita. Our story, katakan. Dan juga kita boleh bercerita tentang asal-usul jenama tu. Kenapa kita namakan jenama air kita sebagai spritzer. Diceritakan. Jadikan sebagai konten. Okay? Dan juga kita berceritakan bagaimana air mineral yang kita jual ini dapat membantu mengurangkan masalah kesihatan pelanggan. Ini adalah contoh-contoh idea konten dalam bentuk inspirasi. Okey, idea konten dalam menjentik emosi pula, kita boleh buat konten yang membangkitkan emosi takut. Kalau minum air yang bukan-bukan, risiko dia adalah air tersebut sudah tercemar dan boleh mendatangkan masalah kesihatan kepada diri kita berbanding dengan kalau kita minum air mineral yang terjamin kesihatannya. Sekali lagi, air pipe tak selamat, kita jadikan sebagai konten juga untuk menimbulkan menjentik emosi risau dan diri pembaca.
Okay, itu contoh kalau kita menjual air mineral. Ini pula contoh kedua saya bagi. Bagaimana pula jika kita menjalankan perkhidmatan guaman. Ada seorang guam kan, ada firma guaman. Okay, idea yang bentuk beri manfaat pada prospek boleh datanglah bentuk bagi tips sepunangan untuk orang awam. Bagi penjelasan seksyen undang-undang yang ada dalam undang-undang Malaysia ni kan. Buat sharing card ambil satu. Tak payah ambil banyak, ambil satu hari satu hari satu. Kita kongsi kan, kita jelaskan seksyen undang-undang tersebut. Terangkan jenis perjanjian atau kontrak. Kalau katakan dalam kontrak nak apa ni, jual rumah, jual beli rumah. Apa jenis perjanjian dan kontrak yang ada. Kemudian bagi juga konten dalam bentuk ulasan kes-kes mahkamah. Dan juga satu lagi konten bila buat adalah jenis-jenis mahkamah yang ada di Malaysia. Buatkan dalam bentuk konten. Konten yang bermanfaat pada prospek. Okey. Konten yang sesuaikan pain prospek pula. Kita buat konten bagaimana nak pilih peguam. Hal ini masalah yang selalu dihadapi oleh orang ramai. Bila ada nak cek peguam, mereka tak tahu bagaimana nak pilih peguam. So, kita buat konten. Bagikan cara-cara bagaimana nak pilih peguam. Kemudian bagaimana nak lantik peguam. Bagaimana proses dia kan. Kemudian cara-cara buat perjanjian. Ada setengah orang, dia tak hire lawyer untuk buat perjanjian. Apa-apa perjanjian dah. So, kita buat konten yang tunjukkan cara-cara buat perjanjian. Kemudian kalau prospek yang ada masalah nak saman orang, kita buat idea konten. Bagaimana proses nak saman orang ni? Okey, apa yang perlu dilakukan? Kemudian ini masalah yang selalu orang ramai selalu hadapi. Apa nak buat bila terima surat saman? Surat saman dari polis ke? Surat saman daripada peguam ke? Dari sesiapa lah. So, apa perlu dibuat? Jadikan itu sebagai konten yang bertujuan untuk menyelesaikan masalah prospek. Okey, idea konten dalam bentuk inspirasi pula. Cabaran peguam dalam bela klien. Bila kita seorang peguam, kita ada banyak pengalaman kan dalam membela klien. Kita ceritakan pengalaman kita ataupun cabaran-cabaran yang dihadapi dalam membela klien-klien kita tu. Kemudian ceritakan juga kisah-kisah klien yang kita berjaya wakili dalam mahkamah. Okay? Itu juga menjadikan idea konten berbentuk inspirasi. Okey, bagi idea yang menjentik emosi pembaca pula, kita boleh ceritakan anekdot ataupun kisah-kisah pendek yang menarik dalam mahkamah. Kisah-kisah yang menjentik emosi gembira, teruja atau takut pembaca. Kita jadikan sebagai idea konten. So, kesimpulannya, ini ada aktiviti yang tuan-tuan boleh buat. Menggunakan 4 matris idea ini, boleh manfaat pada prospek, sesat kempen prospek, inspirasi dan menyentik emosi ini. Tuan-tuan cari 3 idea untuk strike quadrant. Dan tuan-tuan tulislah dalam kertas dan sebagainya idea tersebut. Okey. Dan ini boleh jadikan idea bank, apa panggil content bank. Bank content untuk konten media sosial tuan-tuan dan puan nanti kan. So tak adalah hadapi masalah lagi, apa aku nak tulis hari ni? Apa konten nak buat hari ni lah? So insya-Allah takkan ada masalah tu lagi. Bila tuan-tuan rajin buat 4 matrix idea ni. Okey, ni saya bagi satu kes saja ringkas lah. Daripada mereka yang telah berjaya menggunakan media sosial ni untuk mencapai tujuan mereka. Okey, ini daripada salah seorang alumni kita, alumni seminar Conquer Content sebelum ini, Tuan Andy Samsudin. Beliau ini adalah seorang pemilik bisnes catering di KK di Sabah, di Kota Kinabalu. Tujuan dia belajar buat konten ni adalah untuk memposisikan dirinya sebagai konsultan perniagaan catering. Itu tujuan atau objektif beliau buat konten di media sosial. Okay. So apabila beliau
beliau menulis post panjang dan post pendek berkaitan bisnes F&B di laman Facebooknya. Kalau tuan-tuan dan perempuan masuk dalam laman Facebook Tuan Andy Samsudin, tuan akan nampak ada banyak posting-posting berkaitan dengan bisnes F&B, pengurusan bisnes F&B yang beliau share. Dan postnya ada yang panjang, ada yang pendek. Ada yang dia share tips dan juga ada juga yang dia share maklumat mengenaan bisnesnya, pengurusan bisnesnya. Bisnes dia panggil Charisma Catering. Macam ni dia share info mengenai klien-klien yang mengamanahkan tugas buat catering untuk bisnes beliau, untuk kepada syarikat beliau. Di sini pula dia berkongsi kisah beliau membeli mesin untuk bisnes catering dia. Okey. Dan ini pula dia berkongsi bagaimana beliau membuat coaching untuk pengusaha-pengusaha ataupun orang-orang yang berminat untuk menjalankan bisnes kedai makan ataupun catering. Dia ada tawarkan khidmat tersebut, so dia bershare dia punya session bersama klien-klien dia. Ini satu lagi, dia share juga maklumat mengenai bisnes coaching yang beliau buat. Dan akhirnya hasil usaha dia, tak silap saya, dalam masa 2 bulan kot dia konsisten buat konten berterusan setiap hari. Akhirnya beliau dilantik oleh sebuah agensi kerajaan menjadi coaching bagi pengusaha-pengusaha bisnes makanan, untuk khusus yang dianjurkan khas untuk pengusaha bisnes makanan. So beliau berjaya mencapai tujuan dan objektif beliau masukkan konten kerana beliau masukkan konten secara konsisten dan secara berfokus. Okey. Okey, ini kes tadi ringkas nombor 2. Ini bukan MNL lah, tapi salah seorang usahawan yang berjaya menggunakan media sosial untuk mempromosi perniagaannya dan membuat jualan. Puan Mahana Muhammad, mungkin ada yang dah biasa dengan nama beliau. Beliau ada usaha kontraktor pembinaan, bonsai rumah daripada syarikat Imartech Resources. So dia menggunakan media sosial, masih ke konten yang bertujuan untuk memposisikan dirinya sebagai kontraktor pilihan yang berkredibiliti dan berintegriti. Sampai itu mempromosikan amalan perniagaan yang berintegriti, mempromosikan dirinya sebagai tempat rujukan. Maknanya kalau ada orang yang nak bertanya tentang bidang kontraktor atau industri pembinaan, boleh refer pada dia. Okey. Kemudian dia juga menggunakan media sosial bagi mempromosi kursus anjuran beliau dan juga buku-buku hasil tulisan beliau. Okey, jika tuan-tuan puan masuk ke laman Facebook Puan Muhammad ni, tuan akan nampak banyaklah dia berkongsi konten-konten yang berkaitan dengan bisnes kontraktor pada industri pembinaan. Okey. Itu juga dengan perjalanan kerja sehariannya sebagai kontraktor, melawat site dan sebagainya. Okey. Dia bercerita tentang pengalaman beliau dengan klien beliau. Di sini beliau berkongsi tentang maklumat mengenai program-program yang beliau jalankan. Dan ini ada salah satu projek terbarunya yang beliau lancarkan, iaitu laman web My Contractor. Maknanya pada kontraktor, pada mereka yang nak cari khidmat kontraktor yang berintegriti, yang boleh dipercayai, boleh datang ke laman web My Contractor dan pilih kontraktor di situ mengikut tempat tuan-tuan dan perempuan. Okey. Itu antara konten-konten yang beliau share dalam Facebook, dalam Facebook beliau. Dan dia mengatakan dengan strategi online tersebut, selepas 6 bulan, sales beliau yang mendapat daripada Facebook tu, orang datang cari dia, ada bersamaan dengan sales beliau selama 5 tahun sebelum ini. Maknanya dia konsisten buat tiap-tiap hari,
Ini konten tu bercerita. Selepas 6 bulan, dia berjaya mendapat kepercayaan daripada prospek beliau untuk gunakan servis beliau. Hanya dengan menggunakan media sosial Facebook. Okay. Dan beliau juga ada akaun TikTok. Tuan-tuan dan puan boleh follow dia. Mahanum Muhammad. Tengok bagaimana beliau menghasilkan konten untuk platform TikTok beliau bagi mempromosikan bisnes dan juga diri beliau. Okay. Seterusnya saya akan berkongsi tips lah. Tips dalam membuat idea konten. Yang pertama, kaji prospek dan pasaran. Okay. Tuan-tuan kena kaji prospek dan pasaran di mana tuan-tuan dan puan jual produk dan servis tuan-tuan. Kemudian brainstorm. Brainstorm idea tu dan gunakan form matrix idea tu, tuan-tuan dan puan boleh brainstorm. Senaraikan semua-semua idea yang ada dan gunakan idea yang terbaik yang tuan-tuan dan puan nak guna. Dan rancang, kena buat perancangan. Hari ini apa konten kita nak buat. Dalam sebulan berapa banyak konten kita nak masukkan. Setiap hari berapa konten kita nak masukkan. Daripada form matrix idea tu, anda boleh rancang konten anda bila nak di-post. Kemudian, kalau nak dapatkan hasil yang lebih banyak, gunakan FB Ads ataupun TikTok Ads. Sebab bila kita guna FB Ads, konten kita buat tu, posting kita buat tu akan dihantar kepada ramai orang. Dan lebih ramai yang boleh baca dan dapat manfaat dan tahu tentang kewujudan servis dan produk kita. Gunakan ad. Masukkan juga gambar dan video, bukannya tulisan. Guna gambar dan video. Tahu pantang larang di FB dan TikTok bila nak berjual, nak promosi barang. Dan satu lagi tips yang penting, guna gaya bahasa prospek. Kalau tuan berurusan dengan remaja, lain gaya bahasa dia. Kalau berurusan dengan golongan katakan T20, lain gaya bahasanya. Okay, kita tentukan gaya bahasa bersesuaian dengan gaya bahasa prospek. Okay, apa dia pantang larang di FB? Saya share antaranya. Pertama, elakkan dia copy paste. Kalau nak buat konten tu copy paste, kita masuk website, kita copy to paste terus. Elakkan sebab dia akan sebabkan konten tersebut, apa orang panggil, FB akan benamkan. Mana tak ramai dapat baca. Sebab dia dapat detect konten tu adalah copy paste. Kemudian dalam konten jangan letak link, pautan. Selalu anda buat kan, klik di bawah untuk mendapatkan produk tersebut. Okay, elakkan letak link. Kerana sebab yang sama juga, tak ramai yang akan dapat baca konten tersebut, posting tersebut. So apa anda boleh buat sebagai alternatif adalah letakkan link tersebut di bahagian komen yang pertama. So dalam isi konten, bila tuan dah tulis panjang-panjang tu, last sekali tulis, jika berminat untuk beli, sila klik pautan dalam komen pertama. Itu cara untuk mengelakkan daripada posting kita disorok oleh FB. Okay, kemudian kurangkan tag nama-nama orang lain. Ini juga boleh sebabkan tak ramai dapat baca kita punya konten. Kemudian kurangkan perkataan yang berkaitan dengan menjual seperti jual beli, duit, diskaun, harga, murah, promosi, penggunaan tanda RM, dolar dan sebagainya. Okey. Boleh guna tapi kurangkan. Kurangkan. Dan satu lagi, ini juga penting, kalau tuan-tuan guna gambar, kalau boleh jangan ada perkataan atau kurangkan perkataan yang letak dalam tu. Kalau gambarnya ada banyak perkataan, algoritma FB akan baca dia sebagai iklan. Okey. Guna pantang larang di TikTok. Okey, dalam video TikTok tak boleh tunjuk duit. Tujuannya nak cegah scam. Jangan rekod semasa memandu. Jangan masukkan nombor akaun bank. Jangan masukkan nombor telefon pun tak boleh. Kemudian tips-tips penting lain saya share. Okey, kena pasti jenis konten yang dapat like reach yang tinggi dan banyak hasilkan konten jenis tersebut. So, bila anda gunakan 4 metode idea tu, ada macam-macam jenis konten kan? Ada bentuk inspirasi, bermanfaat, bagi tips, bentuk yang jentik emosi, kan? Ada macam-macam. Bila dah buat banyak konten tu, selepas satu period atau tempoh masa, katakan sebulan, tuan-tuan puan tengok konten mana yang dapat like dan reach yang tinggi.
Sekiranya konten berbentuk inspirasi yang banyak dapat like yang tinggi, banyakkan hasil konten berbentuk inspirasi. Kalau konten berbentuk tips yang banyak, banyakkan konten-konten berbentuk tips. Okay, contohnya ni saya ambil contoh dari saya. Macam di Facebook saya banyak menulis mengenai kisah-kisah bisnes, tip-tip bisnes dan sebagainya. Tapi konten yang paling banyak mendapat sambutan adalah konten berbentuk inspirasi. Macam contoh ni saya menulis tentang Pasaraya Sabasun, pasaraya milik orang kita di Terengganu, yang bermula di Terengganu dan telah membuka cawangan yang pertamanya di luar Terengganu, iaitu di Kampung Baru. Dan konten ini mendapat lebih 1,000 like. Okey, dan komen yang banyak juga share yang banyak. Begitu juga bila saya buat konten bentuk inspirasi mengenai Salt Bay, siapa yang kenal chef yang terkenal dengan gaya tabu garam style Cobra kan. Saya ceritakan tentang pengalaman beliau membangunkan bisnesnya. Konten ini mendapat 3,000 like, 180 komen dan 1,000 lebih share. Okey. Satu lagi konten bentuk inspirasi yang dapat sambutan, ada 500 orang like. Ini konten mengenai seorang anak muda berbangsa Cina yang menjalankan perniagaan menghasilkan keropok lekor dalam bentuk chip. Berbeza dengan keropok lekor bentuk tradisi tu, dia buat dalam bentuk chip dan bungkusan yang cantik. Dia nampak macam Mr. Potato punya produk lah contohnya kan, ada macam twisties dan sebagainya. So, kisah anak muda ini popular dan ramai share, ramai like di Facebook saya. So, bagaimana nak tahu konten kita dapat reach yang tinggi? Kalau tuan-tuan dah gunakan fungsi professional mode dalam Facebook tuan-tuan dan perempuan, tuan-tuan boleh masuk dalam bahagian tools. Ada tools dia. Tuan-tuan boleh tengok di sini. Macam contoh di bawah. Reach. Untuk setiap posting yang saya buat ada ditunjukkan. Dan posting yang reach yang paling tinggi adalah posting berbentuk inspirasi. Satu lagi, posting yang dapat reach yang tinggi 23,000 adalah apabila saya buat konten mengenai kisah pengasas Zeus Coffee. Okay, so bila saya dapat tengok ni, ini reach paling tinggi, maknanya saya kena banyakkan konten-konten yang berbentuk inspirasi. So dalam kes tuan, nampak mungkin berbeza. Mungkin bila tuan cerita tentang tips, lagi banyak dapat like dan reach yang tinggi. So banyakkan konten yang berbentuk tips. Tak sama bagi setiap orang, dia berbeza. Okey. Sekarang kita masuk topik ketiga. Topik yang terakhir untuk sesi kedua ni. Bagaimana mengumpul follower berkualiti? Ini pun ada orang tanya. Selalunya yang buat main game social media ni, salah satu matlamatnya nak kumpul followers seberapa banyak mungkin kan. Untuk meningkatkan populariti. Tak. Kita di sini kita tak ajar untuk kumpul follower yang banyak, yang ramai. Tapi kita nak tunjukkan teknik bagaimana cara nak kumpul follower yang berkualiti. Biar sikit tapi berkualiti. Berkualiti ni adalah maknanya follower yang menepati ciri prospek kita buat tadi dan berpotensi untuk menjadi pelanggan kita, membeli pada kita. Okey, teknik satu telah saya terangkan sepanjang 2 jam yang lepas. Pertamanya, hasilkan konten yang tepati sasaran prospek kita. Okay, teknik kedua adalah kumpul friends berkualiti. Friends pun penting untuk kita pastikan friends tu terdiri daripada mereka yang berkualiti. Mana kita tak add saja friends dari mana-mana. Siapa yang request friend kita add saja, tak boleh. Kita kena check siapa mereka. Adakah dia menempati sasaran prospek kita mahu kan? Okey, kenapa pentingnya friends berkualiti? Kerana friends yang berkualiti akan tertarik untuk jadi follower bila mereka share post kita. Bila friends kita baca share post kita di akaun Facebook mereka, dia punya friends dan follower akan tertarik pula untuk jadi follower kita bila baca share posting kita. Kan? Kadang-kadang kita tengok kita punya Facebook tiba-tiba ada kawan-kawan kita share posting daripada siapa-siapa dah kan. Kita tengok, kita suka dengan posting tersebut dan kita pun follow mereka. Okay, itu pentingnya friends yang berkualiti. Sebabnya, macam tadi, algoritma Facebook akan memaparkan post kita kepada friend
follower kepada friends kita yang lain. Itu cara algoritma Facebook bekerja. Okay, bagaimana nak cari friends berkualiti? Cari di FB profile individu yang kita sasarkan. Okay, contohnya, sebagai contohnya, anda kena pasti seorang friends yang anda tahu punya pengikut, follower atau friends yang berkualiti masuk ke dalam Facebook beliau. Contohnya, sebagai contoh lah, katakan tuan-tuan dan puan nak kumpul follower daripada golongan orang bisnes. So, masuklah ke dalam Facebook Datuk Azizan Osman contohnya, sebab dia seorang trainer dalam bidang bisnes. Dan bila dah masuk akaun dia, pergi ke bahagian friends, klik di situ. Ini sebagai contoh saya tunjuk dan Facebook akan senaraikan friends list kepada Datuk Azizan Osman dan tuan-tuan dan puan boleh terus add friend lah. Okey. Satu lagi cara, pergi ke bahagian komen posting yang dibuat oleh Datuk Azizan Osman dan klik ke dalam akaun setiap mereka yang komen ni dan add diorang sebagai friends. Okey. Satu lagi cara untuk mencari friends atau follower quality, cari di FB group. Bagaimana? Okay, katakan anda buat dekorasi rumah, anda carilah FB groups yang berkaitan dengan dekor rumah. Type di bahagian search, kemudian klik di bahagian groups, dan Facebook akan senaraikan grup-grup yang ada di Facebook yang berkaitan dengan dekorasi rumah. Pilih satu. Tengok yang ada ramai members lah. Macam ni ada 222,000 members. Okey, kita pilih yang ni, kita klik dekor rumah cara cantik, cara jimat, maaf. Okey, kemudian bila dah masuk dalam grup tersebut, join grup tersebut dan klik di bahagian people. Bila tuan-tuan puan klik dengan people, dia akan senaraikan mereka yang menjadi follower kepada grup tersebut. So, apa yang tuan-tuan dan puan perlu buat hanyalah add mereka sebagai friends. Ini kenapa ini pasti-pastinya orang yang ikut grup dekor rumah ni lah orang yang suka menghias rumah lah. So, susah untuk jadikan sasaran prospek bisnes dekor tuan-tuan dan puan. Okay. Ini saya bagi satu contoh. Katakan tuan-tuan buat perniagaan menjual aksesori kereta Porsche. Cari grup yang berkaitan dengan pemandu Porsche. Type Porsche, turn groups. Pilih satu grup. Mana-mana grup tuan nak pilih. Macam ni katakan Porsche Enthusiast Club Malaysia. Kan? Siapa Porsche kain kan. So seperti biasa. Sama juga. Join group. Klik bagi people. Kemudian add friend pada setiap nama ni paparkan tersebut. Kerana mereka yang menjadi ahli grup tersebut sudah tentunya adalah orang yang memiliki Porsche Cayenne. Majoritinya lah. Okay, boleh add mereka sebagai friends. Tapi sebelum buat apa yang saya ajar teknik ni, banyakkan posting Facebook yang bermanfaat di Facebook kita sendiri terlebih dahulu. Sebab bila kita add mereka sebagai friends, mereka akan masuk terlebih dahulu dalam kita punya account dan baca posting kita. Kalau mereka tertarik dengan posting kita, dengan konten posting kita, baru mereka akan terima kita sebagai friends mereka. Okey? Baiklah. Okey, sekian saja untuk sesi kedua itu saja yang dapat saya sampaikan dan kongsikan pada hari ini. Jam dah menunjukkan tepat pukul 12.30 hari. Selalunya dia drag sampai pukul 12.30 pukul 1. Tapi mungkin sebab tak banyak partisipan so tak banyak soalan dan sharing lah daripada partisipan. So sekianlah untuk sesi untuk kali ini. Semoga bermanfaat dan tuan-tuan dan puan faham. Sekiranya tuan-tuan dan puan tak faham, boleh gunakan WhatsApp group yang kami telah buat. Okay, alumni Conquer Your Content untuk mengajukan sebarang soalan. Kita akan masukkan rakaman sesi ini ke dalam WhatsApp group dan juga
slide presentation. Kita akan share dalam WhatsApp group tersebut. Okey. Dan sebagai mengakhiri sesi untuk kali ini, sekali lagi saya minta maaf kerana menangguhkan sesi kedua ini begitu lama sekali kerana atas masalah kesihatan saya hadapi. Dan insya-Allah kita teruskan lagi kita punya sesi belajar ni dalam WhatsApp group nanti ya.